ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ini kelas kita yang ke-7 tak silap cikgu lah jadi cikgu doakan anak-anak yang hadir kalau ada pertanyaan boleh tulis di chat, kita jangan simpan. Kalau nak bertanya boleh on mic, insya-Allah. Kalau boleh jawab, cikgu akan jawab. Kalau tak boleh jawab, cikgu akan personal message lah. Baik, pada malam ini kita dah sampai kepada bab yang ketiga, tema kedaulatan. Tema kedaulatan bab yang ketiga. Jadi pelajar kalau ada buku teks, boleh tengok buku teks. Sebab dalam tema ini, dalam bahagian ini, dalam bab ini, tumpuan kita ialah kepada 3.3. Cikgu nak share, ramai nak masuk. Dia jadi stuck sikit. Okey, tak apa. Okey, cikgu harap pelajar jelas dan nampak apa yang cikgu paparkan. Okey, jom kita nak mula. Okey, boleh mula dah anak-anak? Kalau cikgu kata nak mula, baru nak makan nasi, tak boleh juga. Okey, baik. Alhamdulillah. Kalau kita tengok di sini pelajar, pada malam ini kita masih lagi memfokuskan bab 3 tingkatan 5. Ni bab 3 ni fokus kita ialah kita tengok pelan-pelan. Tumpuan kita sebenarnya pelajar ialah kepada pelajar boleh bagi respon soalan percubaan negeri masing-masing di chat. Kalau kita tengok soalan yang paling popular ialah apa? Apa pelajar bab ni? Siapa boleh bagi respon? Apa soalan yang paling popular? Kedudukan fungsi apa? Tak jawab lagi lah ni. Yang di-Pertuan Agong. YDPA ideal. Kedudukan YDPA ni adalah tajuk yang paling banyak. Jadi bila kita nak belajar bahagian ini, sudah tentulah kita kena tengok di SKP ni. Kita kena tengok betul-betul dalam bab 3, cikgu yang di Pertuan Agong ni di bahagian mana? Yang di Pertuan Agong ni terletak pada 3.3. Tolong take note anak-anak. Takut nanti kalau keluar, kita masih belum kuasai, rugilah. Baik. Kalau kita tengok di mana berkaitan dengan yang di Pertuan Agong ni. Di sini. Pelajar. Yang di Pertuan Agong dan raja dalam perlembagaan. Sebelum kita belajar tentang yang di Pertuan Agong ni, kita kena tengok sedikit tentang latar belakang. Kita kena faham juga tentang apa itu durbar. Tingkatan 4 dah belajar. Ulang balik. Dan kita kena tengok juga berkaitan dengan amalan demokrasi berparlimen. Tapi yang paling banyak ialah 3.3. Bermaksud pelajar, yang pelajar perlu bagi tumpuan ialah nombor 2 ni. Nombor 2. Kalau kita tengok soalan, dia kata apa? Ni 12.33. Menjelaskan kedudukan kuasa yang di Pertuan Agong. Dia dah bagi dah dalam di SKP. Apa yang ada di sini, yang cikgu tunjuk ni bukan baru. Kalau pelajar tengok, perkara ini, benda ini, dia ada dalam buku teks. Kalau kita tengok buku teks awal-awal sekali, kalau pelajar nampak lah, mungkin pelajar perasan, mungkin pelajar tak perasan. Tak perasan tak apa, malam ni kita perasan. Apabila nak disoal, dia sebenarnya dah bagi sedikit gambaran yang ada ini pada buku teks muka surat depan sekali. Okey, kita buka depan. Kita nampak di sini kan. Tumpuan kita ni ialah kepada sini. Yang di Pertuan Agong dan raja dalam perlembagaan persekutuan. Sebelum kita masuk sini, kita kena tengok juga sini. Baik, sekarang kita bedah dulu buku teks. Satu persatu. Nanti siapa yang nak buku teks ni, boleh mesej cikgu lah. Yang pertama, kita tengok 3.1. Ada tak negeri yang soal? Tak ada lah cikgu. Daripada Kesultanan Melayu Melaka, ini bab tingkatan 4 kita belajar. Yang mana raja berkuasa mutlak ada.
Kita tengok, tak ada. Sampai bawah, kita jumpa soalan yang pertama. Jelaskan sistem pemerintahan. Okey, cikgu gariskan yang ini. Sistem pemerintahan beraja Kesultanan Melayu Melaka. Okey, katakan soalan itu pelajar. Apa kita nak jawab ni? Di mana kita nak ambil ni? Yang ini, pelajar kena faham topik bab apa agak? Oi, senyap pelajar ni. Risau juga ni. Bab apa? Kalau berkaitan dengan sistem beraja, bab apa kita kena ingat? Bab 1 tingkatan 4. Good, Adrin. Okey. Jelaskan, katalah soalan. Biasanya kalau kita jumpa perkataan jelaskan pelajar, dia mesti minta perincian yang lebih. Okey, risikan. Di mana kita nak ambil? Di sinilah. Kita tengok di sinilah. Yang cikgu bagi awal-awal tadi. Di sini tak ada orang soal. Cikgu dah bagi tahu. Bawah. Cuba tengok. Bab 1 tingkatan 4. Jelaskan sistem pemerintahan beraja. Pelajar. Soalan perbincangan kita yang pertama. Kalau kita tengok di sini tadi, ada. Jelaskan latar belakang sistem pemerintahan beraja. Di sini pun sama. Siapa nak bagi respon ni? Katalah kita letaklah 4 atau 6 markah. Ramai yang minta accept. Okey, memang bila cikgu dah tengok ya. Bila kita dah mula kelas, okey dah cikgu dah approve. Kalau guna MOE dia masuk terus. Okey, baik pelajar. Okey. Sementara itu boleh bagi respon pelajar. Soalan cikgu yang pertama tadi. Jelaskan sistem pemerintahan beraja. Jelaskan pelajar. Siapa nak cuba ni? Dah buka buku teks di sini ni. Boleh saya cuba cikgu? Okey. Siapa nak cuba yang pertama? Anak yang pertama. Adrin boleh cuba Adrin? Cuba Adrin. Jelaskan sistem pemerintahan beraja. Sistem pemerintahan beraja Kesultanan Melayu Melaka ialah sistem pemerintahan beraja Kesultanan Melayu Melaka ialah okey, tengok pada buku teks. Sistem raja berkuasa mutlak. Okey, good. Cikgu akan write dulu. Okey, kita nampak sini kan. Sistem raja yang berkuasa mutlak. Good. Satu lagi. Okey, sambung lagi. Ada uraian situ. Cikgu tak letak. Yang berkuasa apa? Yang berkuasa terhadap pentadbiran, perundangan dan kehakiman. Ya, good. Kita garis satu lagi. Ini kita belajar ni. Bila kita sebut perundangan, ini kan, dia ada perincian dia. Contohnya adanya apa? Undang-undang. Iaitu Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. Okey. Sampai di situ agak-agak berapa? 4 atau 5. Mungkin dia bagi undang-undang ni 1 kan? Kalau kita bagi 1, kita dapat 4. Kalau dia bagi 2, kita dapat 2. Dapat 5. Baik. Sambung sikit lagi. Katakan 6 markah. Okey. Tak ambil perenggan ketiga, ambil perenggan keempat. Mana nak ambil? Sistem yang berwibawa. Betul. Kita tinggal jawapan yang diberi tu. Okey. Aidil. Aidil kata jawapan ni kenapa cikgu tak ambil? Betul juga. Ini ada jawapan di atas ni. Cuba kita nak ingat yang paling mudah. Kita nak link dengan topik bab 1 tingkatan 4. Cikgu nak tunjuk di sini pelajar bahawa inilah yang kita nampak. Memahami latar belakang sistem beraja. Ada soal cikgu. Demokrasi belum lagi? Di sini. Di sini kita nampak latar belakang kesultanan. Humaira kata sistem beraja adalah raja berkuasa mutlak. Good. 1. Ada pentadbiran perundangan. Okey. Pawitran kata sistem pemerintahan beraja yang berkuasa mutlak. Sama.
Kalau kita tengok jawapan Pawitran dengan apa kita letak di sini, masih ada pelajar yang baru nak join tu. Kalau kita tengok, kita accept dulu ya. Terima kasih pelajar. Kita ada 2 tu. Humaira punya jawapan sama. Mutlak ada pentadbiran perundangan. Pawitran berkuasa mutlak ada pentadbiran perundangan. Sistem berwibawa. Dia ambil balik atas, dapat 3. Katakan soalan tu 4, kita tak hilang markah lah pelajar. Yang penting kita jangan hilang markah. Cikgu nak sentuh satu persatu. Okey. Okey. Yang kedua, terus scroll lagi buku teks. Okey, kita nampak, tak ada lah cikgu. Di sini, tapi kita jangan tinggal pelajar. Sebab kita ni pasca, kita nak analisis ni, kita kena tengok. Okey, Jepun. Kita jemu soalan yang pertama. Okey. Perak. Nanti kita bincang yang ini. Okey, turun lagi. Kita jumpa soalan berkaitan dengan Durbar. Tumpuan kepada Durbar. Tapi tak ada negeri yang soal. Tak apa. Tapi kertas satu ada. Okey. Kita tengok. Bezakan antara Majlis Sultan, cikgu bagi tahu, dan Majlis Raja-Raja. Dalam kebanyakan modul ada. Dalam soalan kita tak ada. Nanti kita tengok pelajar. Cikgu buka dulu. Di sini kita nampak soalan Negeri Sembilan. Jelaskan fungsi Majlis Raja-Raja. Kita nampak kan? Okey. Nanti kita tengok. Turun lagi. Majlis Raja-Raja. Ini fungsi dia kita nampak. Ini fungsi Majlis Raja ni. Jelaskan fungsi ini. Dan soalan yang paling banyak ialah 3.3. Jadi cikgu minta pelajar, bila sampai pada 3.3 nanti kita aktif sikit lah. Kita nampak. 3 institusi Kelantan, Terengganu, Selangor bagaimana yang di-Pertuan Agong dilantik. SPP Perak, kedudukan yang di-Pertuan Agong berasaskan perlembagaan. Kita nampak bawah, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu, Melaka. Kuasa dan fungsi yang di-Pertuan Agong. Baik pelajar. Kalau kita nampak itu cikgu bagi mukadimah. Apa yang kita nak belajar pada malam ini, kalau cikgu cerita, apa yang cikgu cerita ni dia ada dalam analisis ini. Okey. Nampak pelajar? Cikgu harap pelajar jelas dan nampak. Kalau ada buku teks, tandalah. Cikgu kita nak bagi tumpuan kepada topik mana? Kelas kita ni 1 jam saja. Nanti kalau lama pelajar mengamuk kan? 3.3 ada berapa muka surat? 49 tolak 46. Lebih kurang 5 muka surat je. Yang lain kita jangan tinggal. Kita nampak 3.3, 3.3, 3.3 sampai habis pelajar. Ada soalan struktur, ada soalan esei. Kebanyakan ni soalan esei. Jadi cikgu harap pelajar jangan tinggal. Bab 1, bab 3. Itu pelajar, cikgu kenapa tak sentuh bab 2? Ada sebab tak sentuh kan? Ada snap. Tak payah snap, cikgu akan bagi yang ini. Kalau nak, cikgu bagi. Siapa nak cikgu, saya nak analisis ni, saya boleh bagi. Jangan risau. Tak ada apa yang kita nak sembunyikan. Yang kedua, kita tengok soalan ni. Ini yang cikgu Hanita share tu kan? Pelajar boleh tengok juga, kita nampak. Jelaskan sistem pemerintahan beraja. Tadi kita dah jawab. Okey. Mana lagi kita jawab tadi? Yang lain? Tak ada. Tumpuan kita nanti ialah kepada bagaimana bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Nampak sini. Kuasa yang di-Pertuan Agong. Kuasa yang di-Pertuan Agong. Mana lagi sini? Bidang kuasa yang di-Pertuan... Cikgu bulat dulu. Nanti pelajar kata Cikgu Gani ni cakap macam bohong je. Tugas yang di-Pertuan Agong. Kita nampak. Kedudukan yang di-Pertuan Agong. Bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Bidang kuasa pelajar. Sebab cikgu letak macam ni. Supaya pelajar nampak. Oh, kita nak baca apa? Studilah secara smart. Tanda lah. Bila kita dah tanda, tengok pula modul Yapin. Ada tak dalam modul Yapin dia soal benda ini? Awal-awal tadi kita dah jawab soalan yang pertama. Kedudukan Kesultanan Melayu Melaka. Kita dah jawab.
Nanti kita akan bincang yang ini. Institusi, kuasa perundangan, kuasa eksekutif, kuasa apa lagi pelajar? Dia ada 4 kuasa. Yang di Pertuan Agong ni ada 4 kuasa. Kuasa perundangan, lagi? Kuasa kehakiman. Kuasa kehakiman, good. Kuasa eksekutif. Kuasa eksekutif, satu lagi. Perundangan. Perundangan sebut dah tadi. Pengampunan. Pengampunan. Ya, pengampunan. Agung boleh mengampun. Sebab itu juga ada di soal. Baik. Jadi bila kita faham di sini, barulah kita boleh tengok. Cikgu akan sentuh satu per satu. Okey. Ini adalah soalan daripada negeri Kelantan. Okey. Dia tanya, nyatakan 3 institusi tersebut. Dalam Raja Pembelambagaan, terdapat 3 institusi yang berperanan menguruskan pentadbiran dan pemerintahan. Dia nak 3. Soalan huruf Roman, markah 3, jawapan kita pendek je. Okey. Mana pelajar nak bagi respon? Ini 3 poin berapa pelajar? 3.2 ke 3.3? 3. 3.3. 3.3. 3.2 ni. 3.3. 3. Good pelajar. Kita nampak di sini, nyatakan 3 institusi. Negara kita, 3 institusi ni, institusi apa? Sini, dah ada jawapan. Institusi Majlis Raja-Raja, institusi beraja negeri-negeri, dan yang di Pertuan Agong. Kita ada 3. Di sini kita nampak. Baru dia masuk jelaskan tugas eksekutif. Okey, good pelajar. Tugas eksekutif, tugas yang paling banyak. Jadi sebelum cikgu sentuh, kita tengok buku teks. Ini paling banyak pelajar. Okey, awal-awal kita sentuh satu persatu. Nanti bila kita jawab soalan negara lain, pelajar akan nampak. Mana yang paling mudah pelajar ingat? Kita linkkan kita punya pemikiran dengan apa yang berlaku di negara kita dalam setahun ini. Berkaitan eksekutif. 1, 2, 3, 4. Mana yang pelajar nampak link dengan sistem kita? Yang setahun ini. 1. Good. Jadi bermaksud, nombor 1 ni kita jangan lupa. Sebab, dalam kita punya sistem pemerintahan kita waktu PKP, Agong telah melantik menteri-menteri. Dapat markah. Alung pula. Agong melantik ahli Dewan Rakyat. Kita tukar kerajaan kan? Dewan Rakyat. Dan kita nampak sebagai ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. Lantik Perdana Menteri baru. Dapat lagi markah. Di sini kita dapat. Itu sebab cikgu kata yang ini kita jangan tinggal. Okey. Mana lagi pelajar nampak yang mudah? Selain daripada nombor 1 ni, mana lagi senang kita ingat? Cikgu nombor 2 ni susah ke senang? Takkan tak dapat nombor 4 pelajar. Nampak nombor 4 ni pelajar? Nampak. Agong, dia berkuasa melantik diplomat Malaysia ke luar negara. Diplomat asing yang datang, yang bertugas di Malaysia akan menghadap. Menghadap ni, maksudnya mereka ni akan berjumpa yang di Pertuan Agong. Jadi kalau kita tengok soalan di sini, yang lain-lain tu kita nampaklah. Cikgu suka, ini. Pemerintah tertinggi Angkatan Tentera. Ini eksekutif, kuasa pentadbiran besar. Jadi automatiklah soalan Kelantan ni, kita tak ada masalah nak jawab. Jelaskan tugas eksekutif. Okey, apa fakta kita nak ambil pelajar? Tanpa buka buku sekarang. Okey, apa fakta tadi? Lantik Perdana Menteri. Ya, sebelum lantik Perdana Menteri. Okey, tak apa kita tulis. Jawapan tu ada tu. Walaupun kita tak ingat yang lain. Okey, apa lagi? Ketua Angkatan Tentera. Jadi membesar bukan. Nasihat. Nasihat untuk Perdana Menteri. Melantik Perdana Menteri. Lepas tu ada lagi. Perdana Menteri ni dibantu apa tadi? Ada. Jemaah Menteri. Jemaah Menteri. Kita make point dulu pelajar. Jemaah Menteri ni kabinet. Okey.
Okey, dapat 2 situ. Apa lagi fakta lagi pelajar? Bawah tadi cikgu cakap. Melantik diplomat Diplomatik. Malaysia. Agung Melantik melantik diplomat. Malaysia. Sini ada 2 poin ni. Melantik diplomat. Okey, dan ada lagi poin dia. Diplomat asing antara apa? Menerima diplomat asing. Menerima ataupun menghadap. Siapa yang hadap? Menghadap diplomat asing, betul? Jadi ayat pelajar kena jelas lah. Okey. Okey, bagaimana dengan kuasa tentera? Pemerintah tertinggi. Okey, pemerintah tertinggi. Baik pelajar. Kalau kita dapat soalan macam ini, eksekutif, kita jangan buang. Soalan itu biasanya kita dapat soalan, kita kena tengok dia minta apa, eksekutif ke, dia minta perundangan ke, dia minta kehakiman ke, dia minta pengampunan. Di sini pelajar akan terbalik jawapan. Kebanyakan macam itu. Agung, ya. Kena bagi 4 isi melantik jawatan penting ketenteraan diplomatik Ya, ini 3 markah. Bila 3 markah, maksudnya jawapan kita kena ada 3 poin. Bukan satu fakta Tapi huraikan cikgu, je. kalau kita bagi lebih tak apa kan? Lebih tak apa, lebih bagus, jangan kurang. Sekarang kita bagi lebih ni. Kita bagi 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Kalau kita bagi satu fakta melantik Perdana Menteri ni, lepas tu kita huraikan pasal ni pun boleh kan? Kalau katakan okey, baca bagi ayat. Agung melantik Perdana Menteri yang mendapat majoriti di Dewan Rakyat dan melantik jemaah menteri atas nasihat Perdana Menteri. Mungkin kita dapat 2 atau 3 kan? Itu kalau kita ingat. Itu cikgu cakap kalau kita ingat. Jadi kalau kita tak ingat, kita kena carilah poin-poin yang mudah. Bila kita buat rangka macam ini, kita tak hilang lah. Sebab kita dalam istilah kita, selalu cikgu bagi tahu, kita ada 5M kan? Membaca, menggaris, apa lagi? Merangka, menjawab dan menyemak. Kita dah garis, kita dah baca. Sekarang kita merangka, baru kita jawab. Cikgu tak galakkan anak-anak terus dapat pen, nampak soalan, terus jawab. Itu bukan cara yang terbaik. Macam soalan kebat, ini kita jangan salah. Sistem raja pembelagaan masih relevan. Kalau tak tahu masuk relevan, tak boleh buat lah. Pada masa kini, apa masuk relevan? Apa masuk relevan? Sesuai. Sesuai tak sesuai dengan sistem kita hari ini? Berikan alasan. Apa alasan kita? Bahawa sistem kita ni sesuai? Agung sebagai apa? Apa peranan Agung? Ketua negara. Ya. Kita memerlukan Agung ni sebagai apa? Kita memerlukan Agung ni sebagai apa? Sistem raja kita ni. Sebagai ketua negara. Ketua apa? Okey, katakan kita letak sini. Ketua Agama. Bila kita faham Agung ni Ketua agama. Macam mana kita nak jawab ni? Yang mana peranan Agung sebagai apa? Okey, payahlah cikgu ketua agama. Agung sebagai apa? Lambang apa? Lambang apa Agung? Kedaulatan negara. Kedaulatan, ya. Lambang apa? Perpaduan. Okey. Apa lagi kita nak ambil? Relevan tak relevan hari ni kita nampak Agung ni? Relevan. Iyalah, apa lagi jawapan? Baru 2. Merupakan sebagai ketua pemerintah negara. Jadi teruskan, apa bukti relevan alasan kita? Sebab masih boleh mentadbir negara. Rakyat memberikan taat setia kepada raja. Ya, maksudnya Agung ini dengan fungsi yang di Pertuan Agung yang ada ini, dia dapat memastikan keamanan negara terus terpelihara, di mana rakyat akan mengamalkan perpaduan. Kenapa pentingnya perpaduan ni? Kerana, nampak jawapan kita, ada uraian-uraian lagi. Kerana negara kita terdiri daripada apa? Berbagai kaum. Okey. Jadi kita nampak, bila kita buat jumpa soalan-soalan kebat ni, kalau boleh jawapan kita,
fakta, huraian, contoh. Ini kalau boleh. Kalau tak boleh, kita jawab fakta, huraian. Apa lagi fungsi yang daripada Tuan Agong? Kita nampak Satu fakta je yang cikgu. kalau ini fakta, tapi kita gabungkan jawapan. Okey, sekarang cikgu nak pelajar gabungkan jawapan ini dengan ada fakta dan tulis di chat. Soalan kita yang pertama. Hebat. Tak faham boleh tanya pelajar. Cikgu tulis fakta-fakta ni. Ketua agama, kita nampak Agong ni sebagai apa? Kesinambungan warisan bangsa. Okey, cikgu nak pelajar cuba jawab kesinambungan warisan. Okey, 4 apa lagi? Sebagai lambang kedaulatan. Okey, ini contoh. Cikgu bagi point. Kalau pelajar ada jawapan lain, boleh bagi pelajar. Okey, sekarang kita nak gabungkan jawapan kita. Ramai ni. Pada malam ni kita ada 200, hampir 230 plus. Takkan tak ada yang boleh jawab. On mic pelajar. Aktifkan kelas kita. Assalamualaikum. Okey, cuba jawab. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Okey, cuba. Assalamualaikum. Okey. Okey, tak faham Aidil? Okey, baik. Sekarang soalan kita ni. Okey. Soalan kita ialah kita nak buktikan bahawa Agong ini sistem raja kita ni mesti kita kekalkan. Itu jawab soalannya. Kenapa kita nak kekal? Kenapa kita nak sistem raja kita ni kekal? Ya, identiti negara. Kerana? Kenapa? Fazlana? Boleh ambil sini. Diana boleh ambil ni. Sambung. Kerana sistem raja kita, kalau kita bandingkan di Asia Tenggara atau dunia, unik tak unik sistem kita ni? Unik tak unik? Unik. Sebab apa? Itu kita belajar. Kerana sistem penggiliran negara kita, sistem penggiliran pemerintah negara ini berjalan dengan keadaan apa? Baik. Lancar. Itu kita kata relevan sebab lambang identiti negara. Di mana masyarakat, cikgu sambung jawapan tadi kan, memandang tinggi kerana kita. Kerana kita apa? Meneruskan kesinambungan warisan daripada apa? Kesultanan Melayu Melaka. Okey, ada jawapan lain. Kalau kita tengok Amar dia cakap, ya, kerana raja menjadi ketua agama dan good. Kalau cikgu ambil jawapan sekejap, ada jawapan pelajar kita yang bagus ni. Kita copy sekejap. Ada pelajar kita baru nak masuk ni. Okey, cikgu ambil jawapan Amar. Sekejap ni. Jawapan Amar dengan Haikal. Yang lain cuba tajuk ini kita nampak bila kita tengok kebat ni kenapa tak boleh nak copy pula ni. Ini masalah kita ni. Okey. Kita cuba copy sekejap pelajar. Okey, cikgu letakkan di sini. InsyaAllah pelan-pelan kita buat. Okey, pelajar cuba tengok jawapan dua orang pelajar kita ni. Yang hebat, terima kasih. Okey. Cikgu besarkan supaya nampak. Masih relevan. Kerana Agong menjadi ketua agama. Okey, kita nampak. Ketua agama. Dan melambangkan perpaduan. Sebagai contoh, bukan sebagai contoh kerana. Kerana negara kita mempunyai pelbagai kaum. Boleh bagi contohnya. Kaum apa? Jelaslah bahawa sistem beraja ni sangat penting pada masa kini. Sebab inferen bagus. Inferen kalau soalan ini holistik, menariklah. Tapi kalau analitik tetap dapat 3 markah. Kalau inferen dapat 4. Mengekalkan identiti kerana melindungi rakyat pelbagai kaum. Mengekalkan kedaulatan negara. Berapa kali kedaulatan, sekali dapat menjadi simbol kedaulatan negara. Ini tak ada markah lah. Ini kita anggap fakta ulangan. 3. Ini kalau holistik dapat 4.
Kalau analitik dapat 3. Okey. Setakat ini pelajar okey. Okey pelajar, ada nak tanya soalan kita yang pertama ni? Okey. 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 Kalau tak faham, jelas, tolong bagi tahu Okey. Okey. Kita tengok soalan kita yang kedua. Okey, cuba tengok di sini pelajar. Soalan kebat. Okey, kalau kita dapat soalan macam ini, cikgu bagi tahu, apa langkah kita yang pertama pelajar?